Okey, tanpa buang masa, jom sediakan alat dan bahan. Lesu batu, penumbuk lesu batu dan juga cili, ya. Dah bersedia? Let's go. Sebelum kita mulakan, kamu kena faham dulu bentuk tangan, ya. Ingat tu, ya, kena faham dulu. Setelah kita faham, kita tengok juga sendi-sendi dia tu. Kita kena tahu kedudukan dia macam mana. Nampak tu dalam keadaan bulatan macam tu. Okey, jelas. Ada berapa sendi? 3 sendi. Semua jari tu ada 3 sendi, ya. Alright. Lepas kita dah faham, kita dah jelas tentang kedudukan tangan, bentuk tangan apa semua tu, barulah kita lukis. Biasanya cikgu mulakan dengan bentuk persegi, ya. Sebagai draft dia, ya. Kita conteng-conteng saja pada hari ini, ya. Okay, lepas kita daripada persegi tu, barulah cikgu buat apa tu, jari dia. Ini untuk apa tu, tangan penumbuk. Penumbuk ataupun sedang memegang sesuatu, pandangan daripada sisi. Bila kita dah faham, barulah kita letak jari-jari dia tu dalam lingkungan persegi tersebut. Kena ingat, untuk jari telunjuk tu dia macam panjang sikit, kemudian sehingga ke jari kelingking tu dia halus, dia kecil sikit. Di keadaan sengit macam tu, ya. Kamu kena faham benda ni. Tak percaya, kau cuba pegang penumbuk kau, genggam kuat-kuat. Lepas tu kau tengok jari mana yang patut besar sikit, jari mana yang patut tenggelam sikit, ya. Daripada situ bolehlah kita letak pemegang apa. Kalau nak pegang cangkul, kita buatlah lukis gambar cangkul kan. Gitu. Lepas kita dah draft tu, dah dapat bentuk dia, barulah kita gelapkan, ya, garisan-garisan jari-jari tangan yang kita nak tu. Lebih-lebihan tu nanti kau padam lah. Kita sketches je hari ni, ya. Conteng. Okey, untuk pegang pedang samurai itulah kan, yang apa tu, anime Ichigo dalam cerita Bleach yang cikgu buat baru-baru ni. Okey, tengok macam mana cara cikgu hasilkan daripada 4 segi tu, ya. Kemudian jari-jari bawah dia tu, setelah dia bengkokkan, okey, daripada situ kita panjangkan sikit dia punya lipatan jari tu dan juga sendi-sendi tulang di atas jari tu. Boleh tengok tangan kamu sendiri, ya, sebagai contoh. Dan juga jari dia, dia terbuka sikit jari dia. Alright. Kemudian daripada situ barulah kita tahu pergelangan tangan, ya. Bahagian yang jari terlipat ke dalam tu biasanya kita akan gelapkan sikit, ya, supaya dia nampak macam tengah lipat ke bawah tu, gitu. Daripada situ kita letaklah, dia pegang pedang ke, senduk ke, ya, penyapu ke, tak ada masalah, ya. Terpulang pada kamu, kreativiti masing-masing, ya. Itu pandangan daripada atas, ya, untuk tangan tu. Okey, kemudian genggaman penumbuk, ya. Okey, kalau kamu perhatikan, nampak untuk jari telunjuk tu cikgu besarkan sikit, jari kelingking tu cikgu kecilkan sikit. Kalau kita genggam penumbuk, memang kedudukan tangan tu macam tu. Tak percaya, kau pergi genggam penumbuk kau tengok sendiri. Jangan kau tumbuk muka sendiri pula, masuk hospital, ya. Okey, tu simple lah. Ini genggaman penumbuk dari depan lah. Kemudian kita tambahlah apa-apa objek yang kita nak. Simple saja, ya, senang. Yang penting kita cuba dan praktis selalu. Mulakan dengan latihan melukis tangan ni dengan melihat tangan kamu sendiri. Okey, untuk tangan yang jari terbuka, macam tu, tengok cara cikgu buat daripada bentuk 4 segi tu. Daripada 4 segi tu barulah cikgu letak jari-jari dia. Jari-jari yang terbuka, ya. Dan juga anak jari ni biasanya pendek lagi. Kita conteng dulu. Dah kita dapat bentuk dia tu, baru kita gelapkan, ya. Gelapkan garisan yang kita nak tu lah, garisan bentuk tangan. Jari manis dan juga anak jari kelingking, ya. Alright. Kemudian garisan tulang atas tu, biasa. Dan juga garisan-garisan lipatan jari tu. Alright. Yang cikgu sedang buat tu aksesori lah kalau kamu nak bubuh, ya, terpulang, ya. Ini contoh cara penghasilan tangan, ya, yang mudah, yang biasa cikgu buat lah.
hiasan macam Street Fighter tu. Gitu. Acah-acah aja kan. Kemudian kita warna-warna sikit. Warna pun nampak tekan, slow, baru dia nampak form, bentuk ya. Okey, untuk tangan jari terbuka juga, tapi jari dia tu macam bengkok sikit. Seolah-olah macam dia geram ataupun menahan kesakitan. Macam biasa juga, daripada bentuk persegi baru cikgu buat jari-jari dia. Nampak sebab jari itu macam bengkok sikit ke dalam. Jadi cikgu mulakan dengan jari yang pendek-pendek dululah. Sendi dia tu. Kemudian baru di ujung tu cikgu kecilkan sikit. Sebab jari dia tu sedang bengkok ke dalam. Bila kita dah dapat form dia tu, baru kita gelapkan garisan yang kita nak tu. Lebihan-lebihan tu macam biasa kau padam je. Yang penting kita praktis. Untuk jari yang bengkok ke dalam sikit tu biasanya cikgu akan gelapkan ya. Kita akan gelapkan dengan pensil. Gitu. Nampak? Okey, baik, untuk kedudukan tangan santai. Tangan santai macam kita bergambar selalu tu ya, tangan di sisi. Okey, untuk ni dia senang juga ya. Tengok macam mana cikgu hasilkan ya. Yang penting kamu tahu bentuk tangan tu, tapak tangan dan juga jari. Jari mana yang perlu bengkok. Okay, kita akan buat mula dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan juga anak jari. Memang tak nampak ya. Memang tak nampak. Cuma kita buat lebihan tengah jari, jari manis dan anak jari di dalam bahagian dalam tu. Macam cikgu buat tu lah. Okey, settle. Senang kan? Senang tak senang, kita kena praktis ya. Yang penting kita cuba. Jangan tak cuba. Ingat pesan cikgu ya. Okey, ada lagi satu cara yang paling mudah ya bagi beginner lah, bagi orang pemula untuk lukis gambar tangan ni. Biasanya kita akan ambil gambar tangan sendiri. Kau suruhlah adik ke makcik ke jiran ke apa semua kan untuk gajarkan tangan, dan kau ambil gambar. Daripada sini juga kita boleh belajar shadow ya. Bayang kat mana kita patut letak. Ini cara paling mudah ya. Cikgu harap kamu boleh buat ya. Jangan malas-malas, suruh je adik genggam penumbuk ya, kau ambil gambar. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.